Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung pelajaran minggu lepas. Masih lagi dalam tajuk pengendalian data. Okay, minggu ni kita tengok pula apa yang dimaksudkan dengan plot titik. Okay, kalau plot titik ni, kita bacalah sikit dia punya penerangan. Dia kata plot titik menunjukkan taburan data di atas garis nombor. Data mungkin berkelompok pada nilai tertentu atau berterabur secara seragam di atas garis nombor. Kita kata juga plot titik boleh membantu kita melihat corak data, membuat inference dan kesimpulan. Okay, plot titik juga dapat mengesan pemerhatian yang ganjil, iaitu nilai ekstrim dalam data. Jika terdapat nilai ekstrim dalam data, kita perlu menyiasat lebih lanjut untuk mengetahui punca pemerhatian yang ganjil itu. Okay, jom kita tengok apa yang dimaksudkan dengan plot titik. Okay, katakanlah dia pun bagilah satu data. Okay, kat sini dia bagi tahu lah masa rawatan pergigian dalam minit yang diberikan kepada 14 orang pesakit oleh seorang doktor gigi adalah seperti yang ditunjukkan di bawah. Okay, 14 orang pesakit, masa rawatan bagi 14 orang pesakit. Okay. Lepas dia kata wakilkan data itu dengan plot titik dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Okey, kita tengok macam mana yang dikatakan plot titik. Okey, kita tengok dulu data kita ni. Okey, data kita ni range dia julat dia tak terlalu besar lah. Maksudnya dia hanya ada nombor yang paling kecil adalah nombor 17. Nombor yang paling besar adalah nombor 25. Jadi kita buatkan satu garis. Kita buatkan satu garisan dan kita tuliskan nombor dalam data kita yang paling kecil. Macam contohnya kat sini 17. Kita tuliskan 17 dekat yang hujung sekali, yang paling kiri. Okey, lepas tu kita letaklah 17, 18, 19, 20 sampai 25. Okey, bila dah ada satu garis lurus, bila ada satu garisan dan ada nombor yang kita letakkan skala, kita pun kira berapa nombor yang ada nombor 17. Okey, ada satu. So, satu je lah. Satu titik saja di atas nombor di atas skala 17 ni. Maksudnya kalau ada nombor 17 satu je, so dekat sini pun kita tulis satu je lah. Kita tak tulis nombor satu, kita letakkan satu titik. Okey, tengok pula 18. Okey, 18 ada tak? Tak ada. Okey, 19 tak ada, 20 tak ada, kita tengok 21. Okey, jom kita kira berapa bilangan nombor 21 kat sini, kat dalam data ni. Okey, 1 dengan 1, 2 lah. Maksudnya kita akan ada dua titik di atas skala 21. Okey, 22. Kalau kat sini dia tunjuk 2 titik lah. Yang ni 3 titik, yang ni 4, yang ni 2. Okey, dia kata kat sini plot titik ini sesuai digunakan untuk memaparkan masa rawatan pergigian yang taburannya ialah dari 17 minit hingga 25 minit. Macam tu je justifikasi dia. Okey, tu untuk plot titik. Sesuailah dengan nama plot titik tu sebabnya kita wakilkan data kita tadi dengan titik. Kan, betul tak? Nampak titik-titik je kat sini. Okey, next kita tengok plot batang daun. Okay, dia kata plot batang dan daun ialah perwakilan data yang mengasingkan nilai data kepada batang dan daun mengikut nilai tempat. Okey. Nanti pelajar boleh bacalah kat bawah ni apa yang dimaksudkan dengan plot batang daun tu. Tapi kalau setakat yang teacher baca tadi tu, kita asingkan nilai data kepada batang, daun ikut nilai tempat. Okey, untuk contoh 8 ni, dia kata data di bawah menunjukkan markah ujian matematik bagi 20 orang pelajar di sebuah kelas. Wakilkan data itu dengan plot batang dan daun dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Okey, kalau kita tengoklah kita punya data ni, kita tengok nilai yang paling kecil. Kita scan satu-satu, kita tengok nilai yang paling kecil adalah 32. Okey, nilai yang paling besar. Nanti ada nampak nombor 8 kat sini. 8, 80. Okey, nilai yang paling besar adalah 86. Okey, jadi apa yang perlu kita buat ialah 30 ni nilai yang paling kecil bandingkan nilai yang paling besar. Okey, kita tengok
30 nak sampai 80 ni ada berapa nombor yang kita akan hadapi. Maksudnya 30, 40, 50, 60, 70, 80. Akan ada 6 nombor untuk puluh. Dekat batang tu ada 6 nombor lah. Maksudnya kita akan tuliskan dua bahagian ni, kiri dan kanan, atas dan bawah. Maksudnya kita buat macam garisan T ni. Okay, lepas tu kita pun tulis batang di sebelah kiri, daun di sebelah kanan. Kita tuliskan nombor puluh dahulu. Okay, tadi nombor yang paling kecil 32. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kita buat sampai 8 ni sebabnya nombor yang paling besar tadi adalah 86 kan? 80 something lah maksudnya. Okay, untuk daun, kita akan tuliskan digit SAR. Okay. Digit SAR ni maksudnya nombor yang belakang je lah. Tadi kita kata nombor yang paling kecil adalah 32. Jadi 3 dekat bahagian batang. Yang digit SAR ni kita akan letak dekat bahagian daun. Okey. 40. Ada tak 40 something? Okey, tak ada. So kita biarkan dia 4 kat sini. Kosong. Tak ada apa-apalah kat sini. Okey, untuk 5. Okey, kita cari satu-satu. Maksudnya 50. 50 ada berapa? Ada 1, 5 kosong. 5 kosong ada 2. Sebab tu kosong ni ada 2 kali. Okey. Yang dekat daun ni ambil digit SAR je lah. Maksudnya nombor yang di belakang. Untuk batang ambil nombor yang di hadapan sahaja. Okey. Bila kita dah susun secara rawak macam ni, kita sebenarnya kena susun dia dalam tertib menaik lah. Maksudnya daripada 0, 0, 2, 6, 8, 9. Macam ni contoh dia. Bila kita dah buat secara random ni, kita kena susun. Tapi kalau pelajar nak susun terus, tak ada masalah lah. Okay. Lepas tu, apa dia kata kat sini? Plot batang dan daun ini sesuai digunakan untuk memaparkan markah setiap murid di dalam kelas. Kebiasaannya, plot batang daun ni, kita akan tuliskan markah lah. Markah ujian untuk kita bandingkan. Kita punya pelajar ni, kalau lebih banyak di atas, maksudnya banyak pelajar yang kurang cemerlang lah dalam matematik. Contohlah kalau ujian tu matematik. Okay, kalau dekat tengah maksudnya normal. Okay, kalau banyak dekat bawah maksudnya ramai pelajar cemerlang untuk sesuatu exam tu. Okay, seterusnya kita lihat. Okay, yang ni pelajar boleh cuba jawab lah latih diri ni. Okay, seterusnya kita tengok. Dia tanya, bagaimanakah anda menukar satu perwakilan data kepada perwakilan lain? Okay, kalau kat sini maksudnya kita ada data, kita dah ada dah. Macam contohnya graf ataupun carta, tapi kita nak ubahkan kepada perwakilan lain ataupun carta lain ataupun plot titik contohnya. Boleh kita nak tukar mengikut kesesuaian. Okay, dia ada kata kat sini, suatu perwakilan data boleh ditukar kepada perwakilan lain yang sesuai untuk tujuan analisis yang lebih lanjut. Okay, kalau kita tengok kat sini, contoh 9 ni dia kata carta palang di sebelah menunjukkan keuntungan syarikat usaha tegas dari tahun 2010 hingga 2015. Tukarkan perwakilan carta palang itu kepada perwakilan yang sesuai dan berikan justifikasi kepada penukaran perwakilan ini. Okey, kat sini ditunjuklah keuntungan. Okey, kalau keuntungan ni kita tengok macam ni, kita nampak macam dia sesuatu yang terpisah antara tahun-tahun ni. Sedangkan kita boleh kaitkan dia dengan kita ubah perwakilan dalam bentuk lain. Kalau kat sini, dia bagi perwakilan dalam bentuk graf garis. Okay, bila graf garis ni, kita nampak sikit. Kita lebih nampak, oh sebenarnya kita punya syarikat ni mengalami keuntungan. Okay, keuntungan yang sedikit. Okay, yang ni keuntungan yang drastik. Okay, bila dah dapat keuntungan yang drastik ni, tiba-tiba dia semakin turun. Maksudnya kuranglah keuntungan tu. Kalau graf kita ni ataupun garisan ni lebih bawah daripada garis paksi X ni, maksudnya syarikat kita mengalami kerugian. Okey, kalau yang ni lebih nampak lah. Kalau yang ni macam dia punya data tu sesuatu yang terpisah. Okey, kalau yang ni dia macam ada kaitan. Oh, kita ni banyak sikit meningkat
Yang ni nampak turun. Macam tu. Kita nampak relationship dia. Okey, seterusnya kita lihat contoh seterusnya, plot batang dan daun di bawah. Okey, plot batang dan daun di bawah menunjukkan hasil tinjauan tentang kadar denyutan nadi per minit bagi pesakit yang dirawat di sebuah poliklinik komuniti. Kita kata tukarkan perwakilan itu kepada perwakilan plot titik dan berikan justifikasi kepada penukaran perwakilan ini. Okey, kalau kat sini dia buat dalam bentuk plot batang dan daun. Okey, macam mana kita nak tukarkan kepada perwakilan. Okey, kalau kat sini dia kata dah, tukarkan perwakilan kepada perwakilan plot titik. Maksudnya kita dah tahu apa yang kita nak buat. Okey, kalau contohnya tadi dia tak bagi tahu pun. Dia hanya bagi tahu tukarkan kepada perwakilan yang sesuai. Okay, kat sini kalau dia dah state terus, kita terus kena guna yang dia suruh lah, yang dia minta. Okay, so kita pun buatlah plot titik menggunakan data kat sini. Okay, lepas tu kita nak tengok macam mana ni. Okay, ni dah bagi plot batang dan daun. Kita nak buat plot titik ni senang je. Buat satu garisan, ada arrow. Lepas tu kita tengok nombor yang paling kecil, 42. Kita kena tulis dia punya skala ni lebih kecil daripada 42 ni. Jadi 40 lah. Kita ambil 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okey, 90 ni sampai 90 ke? Kurang 90 ke dia punya markah ni? Okey, sampai 90 sahaja. Kalau kita tengok kat ni lah, plot ni. Okey, lepas tu kita labelkan lah. Okey, ada 42, ada satu je. Jadi dekat senggatan 42 ni hanya ada satu titik. Okey, untuk 55 pun sama, hanya ada satu titik. Okey, lepas tu yang ni banyak sikit ni. 65, 66. Okey, 66 saja ada 3. So, dia akan ada 3 titik lah dekat 66 ni. 66 kat sini. So, ada 3 titik. 1, 2, 3. 67 ada 1, 68 ada 4. So, ada 4 titik di atas 68 ni. 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya, kita akan label berdasarkan data di atas. Okey, lepas tu dia ada bagi justifikasi ni. Perwakilan plot batang dan daun ditukar kepada perwakilan plot titik kerana kedua-dua perwakilan ini sesuai digunakan untuk memaparkan taburan data numerik dan juga dapat mengekalkan nilai data asli. Nilai data asal. Okey. Okey, kita akan belajar cara untuk mentafsir perwakilan data ni pada minggu depan, insya-Allah. Kita tangguhkan kelas kita dulu dengan surah Al-As. Semoga semua pelajar dapat input yang bermanfaat untuk kelas pada hari ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.